Dan kelas dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan modul ini. Okey, jadi yang mana tak ada dalam kelas hari ini, boleh lihat rakaman nanti. Cikgu tengah proses semua rakaman itu untuk diupload dan ada yang dah diupload. Okey, so modul ini sangat bagus. Ada yang nak masuk. Oh, Syakir sekejap. Okey, pertambahan Syakir. Tak masuk pun Syakir. Alah, tertekan ni ke? Sekejap tertekan cancel apa Syakir. Sebab tu mudah guna email MOE ya. Sekejap Syakir tadi nak masuk tiba-tiba hilang. Okey, dah ada Syakir. Okey, so kita lihat kepada modul Terengganu 2016. Ini adalah soalan percubaan tahun 2016. So kalau awak betul-betul nak memahami jadual berkala unsur ini, sila habiskan modul ini. Kalau awak boleh jawab dengan baik, dengan betul, okey, itu menandakan awak dah kuasai bab jadual berkala. Jadi kita teruskan dengan soalan Terengganu ini. Okey, so soalannya nampak ke modul ni yang cikgu tengah paparkan ni? Respon jap dengan suara sebab cikgu tak nak buka chat tu. Tolong respon. Nampak tak paparan modul ni? Nampak cikgu. Okey. Okey, rajah 2, sunyi rajah 2 menunjukkan kedudukan 5 unsur A, B, C dan D. Okey, perhatikan kebiasaannya soalan-soalan standard SPM ni, dia akan gunakan huruf. Mana biru pula. Dia akan gunakan huruf. Jadi, seboleh-bolehnya awak gunakan huruf tersebut dalam menjawab. So dia akan beritahulah huruf yang disenaraikan di bawah bukan simbol yang sebenar bagi unsur-unsur. Okay. Alright, so soalan yang pertama. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Okey, kita lihat jawapan yang ini, jawapan yang diberi oleh Siti Zainab. Okey, unsur disusun dalam turutan menaik nombor proton. Jadi jawapan ini betul, 1 markah. Okey, manakala jawapan siapa lagi bagi tadi? Umu Oh, dah ada. Alhamdulillah, ni lagi bagus. Ada ni. Ada sebab cikgu dah bagi hari tu sebelum PKP hari tu. Nasib baik dah bagi Okey, kalau kita tengok kat sini.
Image 2000, 0709, 0709, 0709, macam mana open? Unsur disusun secara mendatar. Bolehlah mendatar mengikut tertib pertambahan proton. Okey, boleh diterima lah tu. Okey, so seterusnya. Nyatakan dua unsur yang terletak. Okey, sebelum kita teruskan tadi. Biasanya soalan ini pelajar tinggalkan. Rugi lah bila tinggalkan, pemeriksa akan tanda macam ni. Kosong markah. So rugi. So basic dia seperti jawapan tadi. Hilang pula dah. Okey, jadi ini betul. Hitam pula dah. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan dua unsur yang terletak dalam kumpulan yang sama. Jadi bila kumpulan yang sama, ingat kumpulan dia menegak. Kan? So yang menegak, ada tak pasangan yang menegak kat sini? Tak ada, hanya ada C dan E sahaja. Okey. Jadi C dan E. Alright, betul. Kenapa dah pilih merah jadi hitam juga? Okey. So kat sini awak jawab ringkas CE pun okey ya. Okey, soalan seterusnya ni soalan mudah lagi ya. Nyatakan kedudukan. Okey, ini soalan yang kerap pelajar buat silap. Bila sebut kedudukan, awak tengok kat situ ada dua markah, maksudnya ada 2 point. Tapi kedudukan ni mesti nyatakan satu kumpulan, satu lagi petala. Okey, kebiasaannya pelajar hanya jawab kumpulan sahaja. Okey, so kita tengok jawapan. Contoh jawapan Zainab Okey, so kat sini dibagi Zainab jawab kumpulan 2 kala 3. B. Kumpulan 2 kala 3. Okey, so kita tengok kat sini B. Kumpulan 2 betul kala 3. Alright. So jawapan tadi adalah betul. Ini satu markah. Okey, kerana bilangan elektron valence adalah 3, maka kumpulan ingat salah dah ni. Elektron valence kejap. Tadi soalan B kan? Okey, B kita tengok kat sini. Position. Okey, B kat sini kala 3. Okey, kumpulan 2. Ingat, yang menentukan kumpulan adalah elektron valence. Menentukan kumpulan. Manakala bilangan petala menentukan kala. Jadi jawapan Zainab tadi, kerana bilangan elektron valence adalah 3, maka ini mungkin typo kan, cepat ke ini salah. Okey, bilangan petala yang terisi elektron adalah 3, ini betul. Kala 3. Jadi sini hanya layak dapat 1 markah saja, hilang markah pada bilangan elektron valence. Sepatutnya elektron valence tadi adalah 2, maka kumpulan 2. Okey, soalan seterusnya.
Bandingkan. Ini yang cikgu pesan banyak kali. Soalan standard SPM dia tak tanya secara am. Dia bandingkan kereaktifan antara unsur C dan E. Okay, ingat step yang telah ada dalam modul awak tu. Kita tengok kumpulan berapakah C dan E ini. Okay, C dan E. Alamak, mana dia pergi? C dan E adalah kumpulan 17. Okay, jadi poin yang pertama, ingat hari tu poin yang pertama perlu ada bandingkan saiz atom. Lepas tu kekuatan. Ini keywords dia. Kekuatan apa nanti kita elaborate sekejap lagi lah. Baru kita bandingkan siapa lebih reaktif. Kita tengok markah lah. Okay, sekarang markahnya berapa? 3. Jadi ngam-ngam 3. Jadi kita tengok jawapan saya nak. Okey, unsur C lebih reaktif. C kat bawah ke atas tadi? C ke atas, alright. Okay, jadi memang betul C lebih reaktif. Okay, itu poin yang pertama. Alright, inilah yang dikatakan Allah. Okay. Inilah yang dikatakan jawapan secara umum. Tiada bentuk, tak ada comparison. Okay, bila dia nak compare, awak kena compare. Macam dia dah compare ayat pertama, C lebih reaktif. Sekarang kita cerita tadi, apa yang cikgu cakap yang pertama tadi? Size kan? Kita lah size. Ini poin pertama dah ada. Poin kedua, size atom. Siapa kat atas tadi? Dah tak ingat pula. Yang kat atas tadi C. So atom siapa lebih besar? Size atom E lebih besar berbanding C. Okay. Ni bila saiz atom lebih besar, diefek kepada kekuatan. Kekuatan daya mana pemadam? Daya tarikan. Okay, daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam atom siapa bawah tadi? E lebih besar kan? E lebih lemah berbanding C sebab dia jauh. Bila saiz atom lebih besar, maka tarikan dia lemah sebab atom tu jauh. Tarikan, okey, kita banding ni ini C. Contohlah C, ini E. Okey, besar. Okey. So, jarak dia dengan elektron nak sampai tu, okey, ada elektron nanti kan akan diterima. Okey, jadi kekuatan C lebih kuat sebab dia dekat. E jauh. Sebab tu daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam atom E lebih rendah berbanding C. Okey, maka barulah kesimpulannya unsur C lebih reaktif berbanding unsur E. Okey, boleh? Okay, ada soalan kat sini? Jelas ke? Ada apa-apa soalan perbandingan tadi? Kita tengok jawapan umum pula Kita tengok ini. Unsur C adalah lebih reaktif berbanding unsur E.
Okey, 1 markah. Bilangan petala berelektron atom C lebih sedikit berbanding atom E. Bilangan petala bukan berelektron, berisi elektron. Lebih sedikit berbanding atom E. Okey, boleh. Jadi saiz atom C lebih kecil berbanding atom E, boleh. Daya tarikan nukleus untuk menarik satu elektron pada petala telur atom C lebih kuat daripada atom E. Daya tarikan nukleus untuk menarik satu. Okey, ini jawapan yang baik. Okey, so 3 markah lah maksima. So poin yang perlu ada tadi kita bandingkan. Ini poin yang perlu ada. Poin ni. Okey, so sebab dia 3 markah, tak payah cerita pun berisi petala pun tak apa. Kita cerita terus saiz. Okey. Dan daya tarikan. Sebab 3 markah kan. Jadi jawapan umum ni dia perbandingan. Jawapan Siti Zainab tadi dia secara am. Sebab tu cikgu minta awak jawab. Okay, supaya kalau ada kesalahan kita belajar sama-sama daripada kesalahan tersebut. Kalau semua duk harap nak salin je jawapan, awak takkan belajar. Awak hanya salin saja dan tak faham. Okay, so dua contoh ni terbaik untuk pembelajaran kita hari ini. Okay, so seterusnya, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Susun saiz atom A, B, C dan E mengikut tertib susunan menurun. Maksudnya, dia nak susunan saiz daripada besar kepada paling kecil. Okey, so ini macam mana cara nak tentukan siapa paling besar, siapa paling kecil. Okey, so yang pertama, awak cari paling besar dulu. Okey, sekarang dia nak tertib menurun. Kita nak tengok siapa paling besar. Okey, yang paling besar mestilah kala yang bawah. Okey, kala yang bawah ada kala keempat ni. Kala keempat ni ada 2 unsur. Okey, so D dengan E adalah besar sebab kala 4. Yang lain kala 3. Okey, 3 tak ada, kala 2 tak ada. So kala 4, kala 3 mestilah besar saiz atom kala 4. Sekarang antara D dengan E, siapa paling besar? So seperti mana yang awak belajar dalam kala 3, apabila merentasi kala, saiz atom semakin rendah sebab tarikan power. Ingat power itu. Power tu adalah proton. Dia tak tanya sebab, tak apa. Kita nak susun sekarang. Jadi bilangan proton E mestilah lebih tinggi. Jadi saiz E lebih kecil daripada D. Kita compare dulu D dengan E. Okey, maka yang besar adalah D. Lepas tu baru E. Okey. Sekarang kita beralih kepada petala ketiga. Seperti tadi juga, yang paling kanan mesti saiz paling kecil sebab power dia paling tinggi. Bila power paling tinggi, saiz atom semakin kecil. Itu rujuk balik unsur kumpulan 17. Unsur merentasi kala. Jadi yang paling besar kat sini mestilah yang paling kiri. Sebab daripada kiri ke kanan, saiz atom semakin mengecil. Daripada atas ke bawah, saiz atom semakin besar. Itu beza dia. Jadi paling besar adalah A, B, C. So D, E, A, B, C. Kita lihat betul ke salah? Apa jawapan cikgu tadi? D, E, A, B, C. Alhamdulillah. Betul. Betul. 1 markah. Okey. Ini. Okey. D, E, A, B, C. Alright. Umur. Ada sini. On mic jap.
Umu Maisarah. Betul ke nama cikgu panggil? Ada ke kat sini tuan punya latihan ni? Oh, tak ada mic. Okey, tak apa. Pakai PC, tak ada mic. Okey, tak apa. So, Umu dah faham belum? Just balas kat chat pun tak apa. Sebab apa salah tadi? Alright. Okay, jadi kita teruskan. Yang mana rasa macam confused tu, awak tak faham yang unsur merentasi kala itu. Ingat lagi sekali, cikgu ingatkan. Menuruni kumpulan, ini menuruni kumpulan bilangan petala bertambah kan? Jadi saiz atom bertambah. Merentasi kala, saiz atom berkurang sebab power dia. Power dia menarik elektron semakin tinggi. Power tu adalah proton bertambah. Okay. So, lihat balik rakaman ni nanti. Alright. Nikel, topik last itu. Sebagai mangki dalam tindak balas perhidrogen dalam pembuatan margarin. Oh, ini awak kena carilah, kena baca sikit lah. Okay. So, jawapan yang diberi kat sini. Okay. So, unsur D. Okay, betul. Unsur peralihan terletak antara kumpulan Allahu Akbar. Wish. Apa dia melekat ni? Alamak. Sekejap. Okay, jadi unsur peralihan terletak antara 2 dan 13 kan? Iaitu kumpulan 3 sampai 12. Okay, so hanya ada satu saja, itu D. Jadi kat sini, ada kemungkinan pelajar dia dah hafal, dia dah pernah dengar mangkin dan dia jawab contohnya, contoh mangkin yang famous selain pada nikel, platinum. Contohlah kalau ada jawapan macam ni. So jawapan salah sebab tidak merujuk kepada soalan. Soalan suruh awak rujuk unsur-unsur yang diberi daripada A, B, C, D dan E. Awak pergi jawab mangkin yang betul. Platinum tu mangkin betul. Cuma dia tak ada dalam soalan yang diberi ni. Okay. So soalan jawapan kala memang macam tu. Gunakan apa yang diberi sahaja. Walaupun awak tahu di luar daripada soalan ni. Okey, selesai untuk soalan Terengganu ni. Negeri Sembilan. Okay. Macam mana nak drag ke bawah? Okey. Unsur tadi betul unsur D. Okey, kita tengok yang Maisarah sekejap. Contoh ni membuatkan kita boleh belajar something. Pada diam. So, ingat umur dan lain-lain. Bila diberi soalan jawapan kala ni, lihat apa maklumat yang diberi. So, ambil unsur kat situ saja. Jadi, pada diam ni salah lah. Sebab tak ada dalam soalan. Jadi, kita tengok. Soalan Negeri Sembilan. Soalan Negeri Sembilan. Nampak dengan menggunakan huruf-huruf dalam Rajah 2.1. Maksudnya, soalan pattern cara berkala ni memang macam tu. Gunakan huruf-huruf yang diberi. Dengan menggunakan huruf tersebut, unsur manakah wujud sebagai monoatom? So monoatom adalah unsur logam dan juga unsur Rajah 21.
Okey, so ini lebih merujuk kepada kumpulan 18 lah, monoatom. Okey, jadi Z. Okey, betul, satu markah kerana atomnya telah mencapai susunan duplet. Okey, so ini salah satu, maksudnya ni helium. Okey, jadi helium memang duplet. Okey, sebab kala satu kan, kala satu helium, dua. Kala dua, 28, 288. Jadi yang dua ni memang kita panggil duplet. So memang betul. Telah mencapai susunan elektron. Okey, tambah elektron duplet yang stabil, oleh itu dia tidak bergabung dengan unsur lain. Okey, bolehlah. Tapi cantikkan sikit jawapan awak. Bagi tahu kerana atom telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil, jadi ia tidak perlu menderma atau menerima elektron untuk menjadi stabil. Okey, ini pun bolehlah. Satu markah, dua markah. Lepas saya naik pula. So Z kerana susunan elektron duplet yang stabil. Okey, so lebih kurang tadi jawapan dengan umum. Alright, so soalan seterusnya. Okey, W dalam kumpulan mempunyai sifat-sifat istimewa yang membezakannya daripada unsur lain. Okey, nyatakan kumpulan dan satu saja ciri istimewa. So baru kita belajar hari Isnin lepas, unsur peralihan. Jadi unsur peralihan ada 4. Kalau ni tangan ada 4 ruas. Ini tunggukan videonya. Okey, so ingat balik unsur kumpulan peralihan yang pertama, sebatian berwarna, boleh membentuk ion kompleks. Lagi apa? Lupa pula. Sebatian berwarna, ion kompleks. Nombor peroksidaannya lebih daripada 1 dan juga boleh bersifat boleh menjadi mangkin. Okey, so itu 4 ciri special. Jadi betul tak jawapan yang kawan awak bagi ni? Unsur peralihan mempunyai lebih daripada 1 nombor peroksidan. Okey, betul. Okey. Ini umum. Mana jawapan dia? Unsur peralihan kebanyakan unsur peralihan membentuk sebatian berwarna. Okey, 2 markah juga ya. Okey, soalan seterusnya. Tuliskan persamaan kimia apabila Y dilarutkan dalam air. Y kumpulan berapa? Kumpulan 17. Okey. Ni. Okey, nampak ada jawapan yang berbeza tadi. Ni berbalik. So, kita tengok apa jawapannya. Kumpulan 17 dalam air. So, persamaan dia. Awak perhatikan. Okey, tambah air dan tindak balas berbalik. Okey, HXSOY. Okey, nampak situ, ini betul. Okey, so sebab sini dia guna huruf Y. Jadi awak jangan buat X pula, jadi salah. X ni dalam modul ni sebab dia nak gunakan X tu pengganti halogen. Jadi tadi Y Y2 tambah H2O, HY tambah YOX. Tindak balas berbalik. Okay, so betul kat situ. So umur sila tambah. Awak kena tambah apa tadi?
Okey, tambah tindak balas ni anak panah berbalik Okey, kita pergi kepada soalan terakhir, soalan daripada negeri Kedah. Okey, nampak sama juga pattern dia diberi jadual kalah macam tu dan diberi huruf-huruf X, Z, W dan Y. Okey. Tuliskan susunan elektron bagi atom W. Okey. Jadi macam mana nak tulis? Awak tak diberi elektron. Itu persoalan dia. So W kat sini. Kala 1. Kumpulan 18. Okey. So kala 1 hanya ada 1 petala. Itu jawapan dia 2. Okay. Tolong Kedah ni dah tak ada. Okay, so jawapan dia betul. Okay, seterusnya soalan ditanya. Unsur manakah adalah halogen? So halogen kumpulan 17 sini. So tak ada jawapan lain Y. So ni lebih mudah nampaknya. So Z. Apa dia soalannya? Okey, so ini adalah ciri-ciri unsur peralihan. Jadi yang peralihan hanya jawapan Z. Tak ada jawapan lain Okay. So seterusnya, saiz atom Y lebih kecil daripada atom X. Y lebih kecil daripada atom X. Y dengan X dalam kala ketiga. Tadi hanya ada 2 markah sahaja. Jadi 2 poin saja. Jadi kena dalam bentuk comparison. So kita cerita yang pertama saiz. Kedua daya tarikan. Cukup 2 markah. Okay, kita tengok jawapan. So nampak jawapan daripada Siti Zainab ni, dia cerita secara maksudnya secara keseluruhan merentasi kala. Okay, so perlu cerita secara comparison. Kita tengok jawapan umum. Sebab umum tadi nampak dia bagi dalam bentuk comparison untuk soalan Terengganu tadi. Bukan. Nampak sebab yang umum punya ni macam dia compress tu jadi pecah-pecah ni. Okay. So tengok bilangan proton atom Y. So umum ni lagi detail. Ingat yang lain-lain pun hanya 2 markah tadi kan. So cukup awak cerita saiz. Okay. So ini kalau jawapan ni betul. Okay, 1 markah juga. Tapi kalau tengok markah lah. So daya tarikan tadi antara proton nukleus dengan elektron dalam petala atom Y. Tarikan antara proton dalam nukleus bukan elektron dalam petala, sebab yang dalam petala tu untuk kumpulan 1 dia ada dalam twin nak buang. Kalau kumpulan kala 3 ni kita fokus kepada dengan tarikan nukleus dengan elektron. Okay. Sorry, saiznya. Okay, saiz, sorry. Cik ingat kereaktifan tadi. Okey, antara proton dan nukleus dengan elektron dan petala atom Y lebih kuat. Alright, betul. Okay. So ini tak ada markah lah. Jadi daya tarikan alamak. Memang cerita pasal saiz tadi. Okay, sorry sekali. So, salah ni, bukan saiz. So umum buat tadi dah betul. Ini poin yang pertama, daya tarikan. Okay, daya tarikan. Bukan daya tarikan. Tadi bilangan petala kan. So yang pertama tadi, kita tukar balik. Kita cerita pasal bilangan petala pula. Bilangan proton.
Okey, kemudian dah ditarikan. So yang ungu punya betul. Okey, sorry ya. Macam tersilap baca pula. Okey, dengan proton lebih banyak. Okey, power kan. Merotasi kala power yang bertambah. Power tu apa? Power tu proton P. Okey, jadi daya tarikan. Okey, good. Jawapan baik. Okey, so macam Zainab ni, contoh yang baik kita belajar daripada kesalahan. Ini secara am. Elakkan jawab secara am macam ni. Cikgu tak pasti dalam SPM diterima ke tak, tapi berdasarkan skema-skema percubaan biasanya dibagi yang comparison macam tu. Okay, so buat perbandingan kalau soalan perbandingan. Okay, kemudian Q mempunyai 3 petala perisi elektron dan 3 elektron valence. Okey, 3 petala dan 3 elektron valence. Maksudnya 2, 3 kan? 8, elektron valence nya 3. Carilah Q kat mana? Tanda Q dalam rajah 1. Oh, dia suruh tanda Q. Dalam rajah 1 ni, tanda Q 2, 8, 3. Kala 3, kumpulan 13. So, dia suruh buatkan Q. So, awak kena letakkan Q kat sini. Okay. Ingat tadi, 2, 8, 3. Dia beri 3 petala, 1, 2, 3, elektron valence 3. Maka kumpulan 13. 13, petala 3, inilah. Okay. Petala 3, kala 3. Okay, kita tengok. So, yang saya nak tu. Kala 3, kumpulan 13. Okay, sebab dia tak ada modul kan. So, kalau jawapan sebenar nanti kita tengok. Okey, tu nampak. Okey, so jawapan umum tadi betul. Q kat situ 283. Okey, seterusnya. Okey, so ni awak boleh rujuk larutan berkali terhasil dan gas hidrogen terbebaskan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. Okay, so mesti balance. 2X tambah H2O, 2SOH tambah H2. Balance dan betul lah Okay. So ini awak kalau tak boleh nak terbitkan sendiri, kena hafal lah. Okay, so itu boleh tengok dalam modul balik. Compare unsur A berada di bawah unsur X dalam jadual berkala unsur. Banding kreatifan unsur A dan unsur X apabila bertindak balas dengan air. Satu markah saja. X dan A. Apa soalan dia tadi? A berada bawah X. So A bawah dia. Okay. So A ada di bawah. Boleh jadi sini, boleh jadi sini lah. So dia suruh bandingkan kereaktifan. So sebagaimana kita tahu, kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan, kereaktifan semakin tinggi. Jadi hanya satu markah. Jadi kereaktifan A terhadap air adalah sangat cergas, sangat reaktif, bertindak sangat reaktif dengan air. Unsur A lebih reaktif berbanding unsur X. Okey, tengok soalan balik. Bandingkan apabila bertindak balas dengan air. Okey. Ingat video yang cikgu tunjuk hari tu? Apabila menuruni kumpulan, bila dengan air tu ada yang meletup-letup kan. Okey, so cerita pasal air. Unsur A bertindak balas sangat cergas dengan
air. So kena cerita sangat cergas ataupun ada letupan ke awak nak jawab. So betul sebab A kita tak tahu kat mana. So jawapan umum sekarang. Sama juga, lebih reaktif. Okey. Lebih reaktif daripada unsur X. Tapi rasanya diterimalah. Tapi kalau boleh cerita dengan air, unsur A bertindak balas dengan lebih cergas dengan air berbanding unsur X. Okay. So dah habis 3 negeri ni. Awak boleh sambung sendiri semua latihan dalam ni. Okay, kalau boleh jawab semua tu, maksudnya jawab kalah ni dah A+ lah. Okay. Sebab jawab kalah ni senang. Dia punya pattern soalan lebih kurang kalau awak tengok tadi. Okay, jadi kita dah habis cover hari ni, lambat habisnya. 10.44. Ada apa-apa soalan? Yang tak buat lagi tu silakan buat. So ni jawab kalah memang kita belajar online saja. Okay, nanti kita akan ambil satu masa selepas sekolah buka lah untuk discuss modul-modul ini saja. You tak ulang balik dah. Okay, so cikgu memang dah upload ke YouTube. Awak kena ambil inisiatif lah untuk tonton dan jawab modul dalam buku nilam. Okey, ada apa-apa soalan sampai setakat ini? Tak ada. So ada 4 orang. Zainab, Ummu Salmah, Nuri, Nabilah, Syakir, Zakwan. Tak ada soalan? Tertidur ke semua ni? Ada ke orangnya? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan dulu lah kelas kita. So, tengoklah Isnin ni macam mana. Kalau cikgu rasa macam tak perlu, kita tak buat kelas, cuma mungkin kita buat soalan-soalan kuis ataupun kalau nak kelas kita bincang macam ni lah. Nanti kita discuss kat grup. So, yang penting awak kena buat bukan subjek lain pun mungkin tak ada kan, tak ada latihan. So maksudnya masa awak tu sepatutnya lebih banyak yang free. Okay. So kalau nak berjaya, usaha kena lebih lah. Sains tulis ni memang agak mencabar. Kurang effort, maksudnya awak susah nak bersaing. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama.